Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 3 yang dikasihi sekalian. Apa khabar? Salam PKPP. Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera dan sentiasalah menjaga kesihatan diri, ya. Dan semoga cikgu doakan agar awak semua sihat. So hari ini setelah 2 bulan lebih kita bercuti PKP dan mengadakan kelas online, dan hari ini kita akan masuk ke topik yang terakhir dalam tingkatan 3, iaitu bab 3, reka bentuk dalam perniagaan. Bab 3, reka bentuk dalam perniagaan. Okey. So video ni bertujuan untuk penerangan secara ringkas lah berkenaan topik reka bentuk dalam perniagaan dalam bab 3. Okey, ada kelas yang dah habis silibus, okey, ada kelas yang belum habis silibus. Jadi kepada yang belum habis silibus, bolehlah mengikuti video ini, ya. Dan yang tak habis silibus, yang dah habis silibus, bolehlah mengikuti video ini untuk memberi maklumat yang lebih mendalam. Dan yang belum habis silibus juga lebih sesuai, ya, untuk memberi maklumat kepada pelajar semua tentang bab kita yang terakhir, iaitu bab 3, ya. Dan kalau ada yang tak faham, boleh ulang video ini ataupun boleh PM guru kelas masing-masing. Okey, so kita pergi kepada bab 3, reka bentuk dalam perniagaan. Baik, bila kita sebut reka bentuk dalam perniagaan ni, apa yang kita tahu ialah dalam perniagaan, okey, mesti kita nak untung. Jadi apa yang penting dalam perniagaan ni, dalam suatu perniagaan ni, untuk mendapatkan keuntungan, ya, satu produk, ya, jualan satu produk tu, kita perlulah mengadakan strategi, ya. Antara strateginya ialah, pertama, kaedah pemasaran dia. Okey, yang kedua ialah kaedah pengiklanan, ya. Dalam satu produk tu, kalau tak ada pemasaran dia, orang tak tahu pun jenama kita, kan. Kalau tak ada iklan dia pun, orang tak tahu pun jenama kita. Jadi dua benda ni sangat penting, ya. Yang pertama ialah pemasaran, dan yang kedua ialah pengiklanan. Okey, sekarang kita tengok apakah definisi pemasaran. Okey, definisi pemasaran ni ialah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang atau perkhidmatan kepada pengeluar, kepada pengguna. Okey, aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang atau perkhidmatan dari pengeluar kepada pengguna. Okey, so tujuan dia ialah untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna lah, serta membawa keuntungan kepada pengeluar. Contohnya, orang tu jual kereta, ya, orang tu jual kereta, pengguna nak gunakan kereta. So pengeluar menyalurkan barang, dia jual kereta. Itu maksudnya pemasaran, dia jual. Kemudian sayur contohnya, pengguna nak makan sayur, ya, jadi pengeluar kena menjual sayur. So dia pasarkan barang itu. So pengiklanan pula, apakah definisi pengiklanan? Okey, definisi pengiklanan ialah elemen penting dalam pemasaran. Okey, tujuannya adalah untuk menyampaikan maklumat dari pengeluar kepada pengguna.
ya. So contohnya, okey, keluarkan jual pen. Contohnya pen ni Artline ya. Ya, contoh pen Artline ni ya. So Artline ni ya, company Artline ni buat satu iklan ya, buat poster lah contoh sebagainya, ataupun buat iklan di televisyen ya. Tujuannya untuk menyampaikan maklumat ya tentang kelebihan ya, keselesaan, kegunaan pen ni berbanding daripada produk pen yang lain kepada pengguna. So itu yang dimaksudkan dengan pengiklanan. Okey. So kita terus kepada peta aliran bidang pemasaran. Okey, peta aliran bidang pemasaran ni kaedah ataupun aliran ya pemasaran yang berlaku ya, yang berlaku lah. Apakah dia? Aliran ataupun pemasaran yang berlaku. Okey, yang pertama keperluan dan kehendak pengguna. Okey, yang kedua dia pergi kepada permintaan. Tak ada permintaan, saya payahlah nak keluarkan barang kan. Kemudian terus kepada produk jualan. Okey, apakah produk tu? Okey, kemudian nilai. Okey, seterusnya pertukaran. Okey, kemudian ke urus niaga. Ya, jual beli dan seterusnya ke pasaran. Okey, so ini adalah dia carta alih ya bidang aliran pemasaran. So kena ingatlah carta alih ni. Okey. Baik, apakah peranan reka bentuk? Ya, peranan reka bentuk dalam pemasaran pula. Ya, apakah peranan reka bentuk dalam pemasaran? Okey, yang pertama. Ya, yang pertama memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Ya, yang kedua merupakan salur komunikasi pengeluar kepada pengguna. Pengeluar kepada pengguna. Okey. Yang ketiga, mengukuhkan penjenamaan sesuatu pengguna. Penjenamaan sesuatu pengguna. Suatu produk. Okey, sorry. Alright. So 3 peranan reka bentuk dalam pemasaran ya. Pertama, memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Ya, itulah peranan dia lah. Ya, memenuhi. Jadi kita ni sebagai pengguna, kita ni sentiasa kurang pakaian, makanan, ya, tempat tinggal ni. Apa yang kita ada sekarang kita kurang. Jadi kita kena beli barang-barang, beli barang. Jadi peranan pemasaran ni, reka bentuk dalam pemasaran ni ialah memenuhi keperluan pengguna lah. Ya. Yang kedua, merupakan salur komunikasi pengeluar kepada pengguna. Maksudnya maklumat tentang produk, maklumat tentang perkhidmatan, maklumat tentang jenama, ya, kita dapat tahulah melalui pengiklanan. Kemudian mengukuhkan penjenamaan suatu produk. Ya, so jenama tu boleh bertahan dengan lebih lama. Jadi orang boleh beli, orang lebih minat produk yang nak dibeli itulah, ya.
Okey. Baik, untuk menguatkan lagi penjenamaan produk, okey, apa yang perlu ada? Okey, apa yang perlu ada? Pertama sekali, ya, kita kena ada penjenamaan produk. Okey, penjenamaan produk ni. Okey, kita sambung ya. Penjenamaan produk. Okey, penjenamaan produk ni ringkasan dia macam logo lah, ya. Logo produk. Nanti kita pergi lebih detail tentang penjenamaan produk ya. Okey, yang kedua, ya, kesetiaan. Okey, kesetiaan ni lebih kepada kualiti lah. Ya, kualiti. Yang ketiga, boleh diingat. Ya, boleh diingat. Ya, logo kita ni kalau boleh diingat lah, orang akan ingat sentiasa ya. Simple lah maksud dia. Simple pun tak juga. Complicated pun tak boleh juga ya. Simple dan menarik. Okey. Kemudian kebolehpercayaan jenama. Ya, maksudnya jenama kita ni terjamin lah, boleh dipercayai. Ya. Jadi so ini semua di dalam pengenalan diri produk. Okey. So kita pergi satu persatu. Apakah yang dimaksudkan dengan penjenamaan produk? Apa dia? Apa dia penjenamaan produk? Okey. Dari segi bahasa kasarnya, penjenamaan produk ni kita namakan produk kita. Ya, kita namakan produk kita. Contohnya kalau ini, ya, nama dia mouse, ya. Mouse. Tapi brand apa? Kita tengok brand T-Rex. So brand tu ialah penjenamaan. Apa yang perlu ada dalam penjenamaan? Yang pertama ialah bentuk nama. Okey. Bentuk nama. Okey, ataupun brand name. Okey, contohnya bentuk nama ni seperti KTM. Ya. Pos. KTM, kereta api tanah Melayu. Pos ni Pos Malaysia lah. Okey, yang kedua. Okey, bentuk cap dagang. Bentuk cap dagang. Okey. Baik, bentuk cap dagang ni dalam bahasa orang putih dia trademark. Ya, trademark. Trademark ni macam beras jasmin. Ya. Tamin. Kicap kipas udang. Ya, itu bentuk cap dagang lah. Ya. Yang ketiga ialah bentuk cap. Ya, bentuk cap. Simbol lah. Bentuk cap. Okey, ataupun brand mark. Ya, contohnya macam simbol Proton. Ya, Honda, Shell. Okey, Petronas. Ya, dan lain-lain lah. Macam banyak lagi lah ya. So yang keempat, ya, persendirian ataupun trait character. Persendirian ataupun trait character. Ya, contohnya macam KFC. Okey. Rempah Mak Siti. Okey. Farm Fresh. Ini barulah susu segar kan. Ya. So itu adalah penjenamaan produk. Okey, kemudian yang kedua. Yang kedua dalam pengenalan diri produk, ya, kita perlu ada kesetiaan. Okey, kesetiaan. Kesetiaan ni bermaksudnya pilihan produk berdasarkan
kesetiaan pengguna sama ada kualiti dan harga yang berbaloi. Berdasarkan kesetiaan pengguna sama ada sebab kualiti ataupun harga berbaloi ataupun produk tahan lama. Ini banyak macam jenis lah. Ya, kalau kita nak beli kasut selipar ni contohnya banyak jenis ya. Kita ada kasut selipar yang cap Adidas, kita ada kasut selipar cap Asadi ya. So kita nak pilih mana satu yang kita rasa kita boleh stay dengan produk tu. Jadi kesetiaan ni kita pilih yang kita rasa lebih sesuai lah ya, kesetiaan. Okey, yang ketiga ialah boleh diingat. Ya, boleh diingat ya, maksudnya reka bentuk yang unik. Ini most pada produk tersebut lah ya, reka bentuk yang unik. Okey, reka bentuk yang unik dan ada identiti tersendiri. Okey, ada identiti tersendiri. Okey. Baik. Boleh diingat ni, slogan pun boleh diingat Contoh kita ambil susu Farm Fresh ya. Ini barulah susu segar kan. Bila dengar susu segar ni kita ingatlah Farm Fresh. So boleh diingat ya. Kelezatannya hingga menjilat jari. Apa dia? Kelezatannya hingga kesedapannya hingga menjilat jari. KFC kan. Tu antara trademark lah yang boleh diingat ya, untuk produk pemasaran. Okey, yang keempat, dikenali. Okey, dikenali ni produk yang telah lama kat pasaran ya. Produk yang lama di pasaran. Okey, contoh Colgate. Semua orang tahu Colgate kan? Lama di kat pasaran tu. Okey, lain Pampers. Pampers pun lama dekat pasaran ya. Dulu kita ada lagi kat pasaran, sekarang tak ada lah. Zaitun, barangan mandi ya. Singa, menawan keluarga bahagia dikenali. Orang cakap singa je kita tahu dah apa benda ya, produk singa. Okey, yang kelima ialah kebolehpercayaan jenama. Okey, kebolehpercayaan jenama ni ialah kekuatan jenama yakin berkualiti. Kekuatan jenama yakin berkualiti. Okey, dan ada jaminan serta keselesaan. Ya, suatu kebolehpercayaan ni maksudnya jenama tu kita rasa lebih berkualiti lah berbanding dengan jenama lain ya, dan produk kita tu mampu menyaingi produk-produk yang lain ya. So ini ada 5 pengenalan diri kepada produk, dan pengenalan diri ni kalau kita nak buat poster mesti perlu ada ya, mesti perlu ada. Okey, so kaedah reka bentuk pengiklanan. Yang ni apa yang perlu ada kalau kita nak buat poster ataupun kita nak buat periklanan di majalah, okey, nak buat periklanan dekat website ya, ataupun dan sebagainya. Ini kaedah-kaedah reka bentuk pengiklanan yang perlu kita ada. Kaedah reka bentuk pengiklanan yang perlu ada pada produk. Okey, yang pertama mesti ada maklumat produk. Yang kedua mesti ada penyampaian fakta.
Yang ketiga, mesti ada demonstrasi. Yang keempat, mesti ada perbandingan. Yang kelima, mesti ada kiasan atau ibarat. Yang keenam, mesti ada kenyataan merangsang. Ya, yang ketujuh, mesti ada gambar pegun. Okey, so maklumat-maklumat ni sangat penting lah, ya, untuk orang beli produk kita. Jadi kalau tengok kat iklan kat TV-TV tu, semua maklumat ni ada. Ya, maklumat produk. Okey. Contohnya dia nak jual susu, maklumat produk tu, ya, dari mana susu tu datang. Ya, daripada apa kandungan nutrisi susu tu. Okey, kemudian penyampaian fakta, apakah ciri-ciri yang ada dalam susu tu, ya, kemudian demonstrasi dia buat cara-cara nak minum, kemudian dibandingkan pula dengan jenama X atau jenama Y atau jenama C, ya. Kemudian dia buat kiasan atau ibarat, minum susu ibarat, contohnya beras, ya, titik-titik peluh ibarat sebutir beras petani, kan, itu antara kiasan atau ibarat. Kemudian kenyataan merangsang, ya, kesedapannya hingga menjilat jari, itu kenyataan yang merangsang lah. Kemudian ada gambar pegun. Gambar pegun ni kalau kita nampak poster, ada satu gambar yang menunjukkan produk kita tu. Okey, kemudian dalam sekali ialah medium pemasaran. Okey, so ada 3 media pemasaran. Yang pertama, media cetak. Okey, contohnya seperti surat khabar. Okey, majalah, okey, ataupun risalah. Okey, yang kedua, media elektronik. Okey, apa yang ada dalam media elektronik? Yang pertama, ini macam laptop lah, ya, telefon pintar. Okey, televisyen, ya, radio, ya, papan iklan. Okey, ini penyampaian dia lah, ya. Dan yang ketiga, media sosial. Kita ada FB, Instagram, kita ada WhatsApp, kita ada blog, kita ada YouTube macam sekarang ni, ya, dan lain-lain, banyak lagi, ya. Ini adalah medium pemasaran terkini, ya, media sosial terkini. Kalau zaman dulu-dulu kita ada media cetak saja, kita upgrade, kita ada media elektronik, kita tengok TV, kita dengar radio. Okey, kemudian sekarang ni dah macam-macam lah, kita ada media sosial, ya, dan lain-lain lagi. So ini adalah reka bentuk dalam perniagaan bab 3 yang kita kena tahu secara teorinya lah, ya, dari segi definisi, peta alih, peranan dalam pemasaran, pengenalan diri produk, kaedah reka bentuk iklanan dan medium pemasaran, ya. Nanti cikgu akan ajar kaedah membuat poster dengan betul dan apakah maklumat ataupun kandungan yang perlu ada dalam poster kita. Okey. Okey, so cikgu nak ajar kepada awak semua, ya, kaedah untuk membuat satu medium iklan, ya, iaitu poster, ya. Dan poster ni kalau boleh berwarna lah, so cikgu tak tunjukkanlah warna kat sini, ya. Nak warna sekarang kita ambil masa yang lama pula, ya. Jadi cikgu tunjuk maklumat-maklumat yang perlu ada. Okey, so dekat sini kita ada 7 maklumat yang perlu ada, dan sekurang-kurangnya mesti ada 5 kaedah yang ada dalam poster yang patut kita buat. Okey, contohnya, okey, gambar pegun, ya, gambar pegun. Cikgu nak buat box lah, satu box. Ni gambar pegun cikgu. Kalau awak buat produk awak tu, buatlah produk awak, ya. Sekarang tengah buat kerja khusus untuk gambar
promosi iklan kan. So ini adalah produk awak. Kemudian kita renderkan lah bagi nampak cantik sikit. Renderkan dia, ya, bagi nampak dia detail, menarik, ya. Kita renderkan, renderkan sikit lah bagi nampak box kita tu cantik, ya. Dan jangan lupa kalau kita lekir tangan, kita letakkan latar belakang. Okey, kemudian mesti ada kenyataan merangsang. Ya, kenyataan merangsang ni maksudnya dia boleh menarik perhatian pengguna, ya. Menarik macam contohnya kita buat sini. Biasanya special ni orang sukalah. Okey, ini ialah kenyataan merangsang. Kotak istimewa special. Benda kotak istimewa special ni, ya. Ya. Ini ialah kenyataan merangsang. Okey, kemudian kena ada warna latar belakang. Ni latar belakang. Kita renderkan sikitlah kat sini. Ni cikgu ulang balik. Okey, kemudian kita juga boleh letak kenyataan merangsang yang lain. Promosi hebat. Hanya RM20 sahaja. Terhad. Ya, so ini boleh menarik minat pengguna lah. Kemudian jangan lupa kita letakkan maklumat. Okey, maklumat tentang kotak, ya. Kotak penyimpan barang. Letaklah boleh menyimpan barang, boleh dibawa ke mana-mana, ringan dan menarik. Okey, ini contohnya lah. So, kat sini maklumat pengeluar. Maklumat pengeluar. So, kat sini maklumat pengeluar, jenama company awak lah, penama company Halim Mutu Taman Kasturi Jaya. Okey, nombor telefon. Ya. So, ini contoh ringkas bagi sebuah poster lah, ya. Ini kena bagi tulisan cantik sikit lah. Okey, apa yang perlu ada? Pertama, kita ada gambar pegun. Okey, gambar pegun. Okey, kemudian kita ada latar belakang. Okey, kemudian kita ada maklumat merangsang ataupun kenyataan merangsang. Okey, dan maklumat produk serta pengeluar. Okey, so ada 1, 2, 3, 4. Ya. So nak letak kiasan ke, ya, boleh juga kat sini lah, ya, kata-kata lagi, kata-kata semua lagi kat sini. Alright, so ini adalah contoh poster, ya, contohlah maklumat yang perlu ada dalam sebuah poster. Dan untuk tugasan, kena siapkanlah poster bagi kerja khusus produk awak sendiri, ya, produk yang telah awak diluluskan oleh guru kelas masing-masing. Okey, dan bolehlah ambil gambar dan juga PM pada kami, ya, guru kelas masing-masing. Dan cikgu harap lepas ni sila jawablah kuis pada Google Form, ya, dan jawablah betul-betul, jawab elok, ya. Jangan main hentam je, ya. Dan insya-Allah cikgu akan beri lagi beberapa video topik-topik yang lepas supaya awak boleh ingat, refresh balik, ya, apa yang kita pernah belajar. Okey, dan jangan lupa subscribe channel cikgu, ya, di YouTube. Okey, bye. Jumpa lagi.